Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbi tammim bil khairi ya karim. Amma ba'd. Hormati Tuan Pengerusi masjid kita, hormati Ustaz Haji Nasir, sahabat seperjuangan saya lama dalam tentera dengan dia, ya. Tuan Imam Barisan Ahli Kuasa Masjid, para jemaah muslimin dan muslimat yang mata Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua, sihat Alhamdulillah, syukur. Jadi pagi ni saya diminta oleh Tuan Haji Razi untuk memenuhi slot kuliah subuh yang dipahamkan Ustaz Zaki ke begini, ya, ataupun tak, atau memang kosong. Jadi kebetulan saya pun pada malam Jumaat, hari malam Sabtu yang lepas tidak dapat hadir, ya, di atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Saya mohon maaf tuan-tuan, tunggu je lah bunyinya. Ya, saya dah maklum tadi, mungkin dia tak perasan itu. Saya ada program pada hari itu sebenarnya, ya. Berkasih di atas kehadiran tuan-tuan. Pagi ini kita sama-sama menerokai sedikit majlis ilmu, ya. Mudah-mudahan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita semua mendapat barakah daripada Allah Taala berada dalam masjid rumah Allah. Dan di sini saya melihat pengisian ilmu begitu mantap lah, ya, penuh insya-Allah. Dan kita pun ada Tuan Guru Haji Nasir yang telah pun lama bersama dengan masyarakat Podingson ini. Beliau adalah dulu bersama saya dengan Edi Ilmi, ya, Edi Ilmi. Itu pengasas ilmi lah tu, daripada dulu lagi. Kita membina modul dan juga mengasaskan sebuah pusat latihan untuk tentera berasaskan agama, insya-Allah. Mudah-mudahan usaha kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi pada pagi ni tuan-tuan, saya kalau ikut janji dengan Tuan Haji Razi itu nak bawa tadabbur lah. Tadabbur ayat surah Lazim, kan. Kita melihat apakah maksud yang terkandung di dalam surah-surah yang kita baca. Nah, jadi pada pagi ini kita mula dengan Al-Fatihah lah. Al-Fatihah ni ayat lazim juga, kan. Ayat memang lazim dibaca. Bahkan dia menjadi salah satu daripada rukun solat membaca Al-Fatihah ataupun membaca suratul Fatihah. Tuan-tuan Allah Ta'ala, dalam surah Al-Fatihah ni saya pernah terlibat dengan satu projek menterjemahkan suratul Fatihah. Ya, suratul Fatihah ni kita ambil satu surah tu saja, ya. Buat dengan beberapa orang pensyarah universiti kebangsaan sajalah, buat pakat-pakat, ya, di bawah program Islam Hadari masa dulu. Yang tak ingat Islam Hadari, Pak Allah kita kan, Pak Allah tu dia perkenalkan Islam Hadari. Islam Hadari ini mereka buat satu program. Salah satunya adalah mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran, surah-surah tertentu. Jadi saya terlibat secara langsung menterjemahkan, membuat editing, membuat penerokaan dengan pensyarah-pensyarah universiti kebangsaan, ya. Mereka ini ada ilmu yang mendalam lah tentang surah ini, masya-Allah, ya, dengan tafsir. Dan saya ini sebagai editor sajalah, menyemak dan memperbetulkan ayat. Jadi banyak lagi saya dapat khazanah ilmu. Dan apabila kita membuat keseluruhan suratul Fatihah ni, kita dapati ianya setelah dicetak, kan, hampir separuh Al-Quran, tebalnya satu surah Fatihah saja. Jadi tuan-tuan bayangkan macam mana hebat tak hebat suratul Fatihah, ya. Di mana ia dianggap sebagai Ummul Quran, Sab'ul Masani, ya, ibu Al-Quran, dan 7 ayat yang diulang-ulang di dalam solat, di dalam harian kita. Memang kita baca Al-Fatihah. Nak mula apa pun Al-Fatihah. Lebih baik kita budaya kita ni, alhamdulillah,
Al-Fatihah. Al-Fatihah ni memang sentiasa berada di kalangan masyarakat, dan kita biasa melalui pengalaman itu. Di mana saja majlis, di mana saja acara, kita akan mulakan Al-Fatihah. Memang betul lah tu, ya. Kerana Fatihah ini dipanggil Fatihatul Kitab. Nama dia saja pun ada 12 nama dalam tafsir itu. Saya pun dah lupa dah. Ummul Kitab, Fatihatul Kitab, Sab'ul Masani, itu di antara nama-nama kitab. Nama-nama Fatihah itu sendiri. Tuan-tuan mata Allah Taala, Fatihah ini ada beberapa rangkap. Di dalamnya ada pujian terhadap Allah, ada pengakuan kita, ikrar kita dengan Allah, dan ada doa di dalamnya supaya kita mendapat petunjuk daripada Allah, ya. Dan kita di akhirnya kita berlindung daripada sesuatu yang mudarat, yang mudarat khususnya dari segi akidah kita. Itu yang ada 4, tuan-tuan, ada 4 perkara yang ada dalam Al-Fatihah itu. Jadi kalau kita nak tengok secara mendalam, tuan-tuan, memang masa lama lah kan. Tapi saya ambil sikit pagi ni, tuan-tuan, sebagai halwa kita pada pagi ni. Allah mulakan dengan Fatihah ini mengikut mazhab kita, dia mulakan dengan bismillah. Kan? Dalam mazhab lain tak ada bismillah. Dia kata bismillah itu bukan salah satu ayat daripada suratul Fatihah. Kata tak pergi Mekah, dia akan mula dengan Alhamdulillah, kan? Terus tak ada bismillah tu. Kan? Kita kata tak betul kah? Memang itu dipanggil khilaf ulama. Tapi dalam mazhab Syafi'i, Fatihah itu, bismillah itu salah satu daripada ayat daripada suratul Fatihah. Jadi kita baca. Ya, bahkan surah-surah lain pun dimulakan dengan bismillah, kecuali surah Taubah. Surah Taubah tak ada bismillah. Mulakan dengan bara'atun minallah. Satunya surah yang tak ada bismillah. Iaitu bara'atun minallah. Terus ya kita bacakan. Jadi tuan-tuan Allah Taala, bismillah ini dengan nama Allah, kan? Dengan nama Allah. Kita dah tahu dah makna itu dengan nama Allah. Sebab tu kata Syekh Muhammad Said dalam tafsir Nurul Ihsan, dia kata terkumpulnya Al-Quran itu 30 juzuk itu di dalam Al-Fatihah. Dan daripada Fatihah itu 7 ayat terkumpul dalam bismillah. Dan dalam bismillah itu terkumpul dalam ba tu, ya. Ba tu dalam bismillah itu ba. Tapi ba tu bukan ba sebiji. Ya. Bihi yakunu ma yakun. Ya. Bihi kana ma yakun wa bihi yakunu ma yakun. Itu maksud dia begitu. Dengannya, dengan Allah itu, dengan nama Allah itu telah berlaku apa yang telah berlaku, dan akan berlaku apa yang akan berlaku juga dengan nama Allah. Itu makna bismillah, itu ba tu. Bukan ba saja-saja, tu ba tu dalam bahasa Arab dia maksud dia dengan. Tapi dengan apa maksudnya? Bihi, dengan nama Allah, dengan Allah berlakunya apa yang berlaku. Tuan-tuan, apa yang berlaku ini dengan Allah, nama Allah. Ya. Dan akan berlaku juga apa yang berlaku pun dengan nama Allah juga. Jadi kita ni tuan-tuan tak ada apa sangat, kan? Kita ni manusia lemah, hina, ya. Rendah martabatnya, kecuali orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada martabat si Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan nama Allah ni tuan-tuan, apa-apa pun kalau kita boleh buat, buatlah dengan nama Allah. Bismillah, ya, bismillah. Allah ajar kita di awal-awal lagi buat tu dengan nama Allah. Kalau kita buat nama orang lain tuan-tuan, tak apa nak jalan. Ya, walaupun letih, pahala tak dapat. Ya, patut diikhlaskan. Ikhlas tu dengan nama Allah. Salah satu daripada 5 ciri orang mukmin yang baik, ya, ada 5 ciri orang mukmin yang baik, ya. Pertamanya, dia jaga agama, dia. Yang keduanya, dia buat sesuatu dengan nama Allah. Tu kan. Jaga agama, jaga solat, jaga akidah supaya betul, jaga segala-galanya berkaitan dengan agama, kita kena jaga. Kalau kita tak jaga, siapa nak jaga, kan? Dan yang keduanya, kita apa tadi? Buat sesuatu dengan nama Allah. Itu Allah, ulama mengajar kita begitu. Ya, jadi buat sesuatu dengan nama Allah, masya-Allah, tuan-tuan, dia tak akan terbabas. Dan dia terbabas tu macam-macam tu, nampak macam buat macam agama, benda agama, tapi sebenarnya tidak nama Allah. Atas nama benda lain, atas sebab benda lain, ya. Jadi nama itu penting. Jadi bila kita sebut nama Allah, insya-Allah dia akan menjadi ibadat kita, seluruh apa yang kita buat tu dia jadi cantik, insya-Allah, ya. Jadi keduanya tuan-tuan sekalian,
Saya tak sebut semualah itu ya, jadi tajuk lain pula. Jadi cuma saya nak sebut straight saja. Kemudian dengan nama Allah juga tuan-tuan, apa nama ni, akan berlaku benda yang akan berlaku nanti. Apa lepas ni tuan-tuan, kita tak tahu lagi. Negara kita pun tak tahu macam mana nak berlaku kan. PRU pun kita lama dah, kita pun tak tahu macam mana keadaan ni. Saya berisau di antara PRU yang paling saya risau ni lah, PRU yang 15 ni kan, berlaku macam mana. Parti-parti politik Melayu ni macam laru je kan. Kita ni sebenarnya ayat-ayat biasa macam kita ni, kita mengharapkan apa tuan-tuan kita harapkan? Kita harapkan kebaikan. Yang pentingnya yang menerajui kepimpinan negara mesti orang Melayu Islam kita. Itu pentingnya. Saya tak kira parti mana kan. Yang penting yang menerajui kepimpinan negara mesti daripada kalangan kita. Satu lagi yang menjaga kantung negara, kena juga tuan-tuan. Jaga kantung ni jaga duit lah. Kan, jaga duit negara tak boleh bagi pada orang lain. Kita ada pengalaman 22 bulan. Kan, orang lain jaga kantung negara. Duit dalam beg dia kata boleh, dia kata tak boleh. Kan, anak-anak parti dia pula parti yang besar pula. Masya-Allah tuan-tuan, kacau. Tetapi buat elok tuan ini. Saya sebenarnya sedih lah ya, apabila berlaku di akhir-akhir ni. Kita tak kisah siapa yang salah dan sebagainya, tapi kita nampak kecelaruan di kalangan kita sesama kita. Dan ini yang dikehendaki oleh musuh Islam sebenarnya. Musuh Islam berusaha untuk memecah belahkan perpaduan kita. Memang berjaya tuan-tuan, berjaya. Di kalangan umat Arab dah berjaya dah. Memecah belahkan umat Arab tuan-tuan di pekat dunia. Di pekat negara-negara Islam tuan-tuan, dia macam itulah. Lepas tu sekarang ni gerakan contohnya tuan, kita katakan ia tidak atas nama Allah sebagainya, niat nawaitu ya, kemasukan ideologi Wahabi contohnya tuan-tuan ya. Wahabi ni kita kisah, ini di antaranya. Saya masih ingat ucapan Hillary Clinton dalam parlimen dia. Dia kata dia ni sebut perkataan tu, dia sebut tiga kali perkataan Wahabi. Kita menggunakan Wahabi, dia kata, untuk memecah belahkan orang Islam ni, orang Melayu. Dia sebut dalam parlimen. Hillary Clinton waktu dia nak bertanding waktu tu ya. Wahabi sebut 3 kalinya. Dia nak memecah belahkan ni, sebab itu caranya tuan-tuan. Dia bagi kita di Malaysia ni solidariti tentang Al-Imam Asy-Syafi'i, pegangan kita Ahli Sunnah wal Jamaah dah lama dah. Kita dah pegang di atas aliran Abul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Itu pegangan akidah kita. Kemudian pegangan fiqh kita berasaskan Imam Syafi'i kan, mazhab Syafi'i. Jadi ada masalah tak tuan? Ada masalah tak? Kan tak ada masalah apa pun. Tak ada masalah apa pun. Daripada dulu mengaji, kita duk mengaji kat pondok, tuan-tuan guru pondok dah berapa lama, berapa generasi dah guru pondok mendidik kita. Ya, salah satu kitab yang saya pegang ni Tafsir Nurul Ihsan. Syekh Haji Muhammad Said, orang Kedah, Ustaz Nasir mesti kenal dia. Pernah menjadi mufti negeri Sabah, dipinjam oleh kerajaan Sabah untuk menjadi mufti di sana. Masya-Allah. Ya, guru pondok dah mendidik kita macam-macam dengan akidah-akidah kita belajar sifat 20 betul tak? Akhir ni orang pakat menyalahkan. Ini caranya, cara nak memecahkan perpaduan, cara nak memporak-perandakan umat. Kita kena masuk satu ideologi lain tak? Nampak apa? Dia ni tak boleh pergi. Nampak solid Malaysia ni. Dulu Iran dia masuk Syiah kemari. Mereka buat satu perjumpaan seminar di hotel KL International Hotel dekat Kampung Baru tu. Dan saya hadir sekali satu, dan dalam salah seorang panel yang membahaskan itulah Tuan Guru Ni Abdul Aziz almarhum. Almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Dia ni mewakili ya parti sebagai Mursyidul Am lah. Jadi kita jangan kisah pasal parti tu. Saya nak sebutkan ucapan Syekh Ni Abdul Aziz dalam perhimpunan, dia panggil reapproachment ataupun at-taqrib bainal mazahib dalam bahasa Arab. Nak memperdekatkan antara mazhab-mazhab di Malaysia kan. Jadi Ustaz Ni Aziz cakap, dia kata di Malaysia ni ibarat kalau kolam tu dah tenang dengan Syafi'i kan. Tenang dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ibarat kolam air tu tuan-tuan dah tenang. Itu saya masih ingat sampai sekarang tuan-tuan. Almarhum cakap. Jadi jangan ada orang nak main baling batu supaya air berkocak semula.
Dalam bahasanya tuan-tuan. Kan? Kita ni dah tenang, tuan-tuan, dah tenang dengan ahli sunnah wal jamaah, dah belajar sifat 20. Ada ustaz kita mengajar sini tu. Kan? Ahli akidah kita tu. Akidah sifat 20 tu antara aliran ahli sunnah wal jamaah yang saya dah buat sedikitlah kajian dia. Itu aliran yang paling betul. Mengkaji Allah melalui sifat. Sebab kita nak kaji zat Allah Ta'ala, tak boleh nak kaji zat Allah. Nabi pun larang kita. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru billah fatahliku. Kamu berfikir tentang mencipta kejadian Allah melalui melihat sifat-sifat kebesarannya. Jangan kamu fikir nak bincang tentang zat Allah, kamu binasa, menjadi sesat. Menjadi sesat. Jadi kita dah ada aliran cantik dah. Jadi kata Tuan Guru, kata ibarat Malaysia ini negara yang telah tenang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dan bermazhab Syafi'i. Jangan siapa nak datang sini nak campur, nak baling batu menyebabkan air berkocak. Sekarang ni tuan ada orang baling batu ni. Ni ada orang baling batu ni. Kan baling batu Syiah, baling batu Wahabi kan, tak tahulah, saya tak nak tuduh siapa-siapa tuan, saya tak suka menuduh orang, tapi benda ni berlaku. Kan? Jadi di bid'ahnya segala amalan-amalan yang kita dah buat sejak daripada zaman dulu lagi lah. Kan? Saya ni kalau pedoman saya ni di antara, selain pada kita belajar sendiri, berpedoman ke juga tuan-tuan guru pondok yang alim dan warak mereka itu dan ikhlas mereka dalam mendidik ummah. Ya. Saya ambil satu contoh, tuan guru saya tu di pondok Pasir Mas, Tuan Haji Abdul Ghani. Ya, dia umur sampai 92 tahun. Mengajar daripada umur 18 tahun sampai 92 tahun mengajar beribu-ribu murid, kan? Saya ambil dalam bab satu, tahli arwah, tuan-tuan, tahli arwah. Jadi kita orang anak-anak murid budak-budak pondok ni kayuh basikal mengikut di belakang tuan guru, pergi tahli arwah di mana-mana. Kan? Dan saya pernah tanya, saya pernah naik ke rumah dia, kan, tuan guru, macam mana tahli arwah ni? Masa tu dah timbul, tuan-tuan, ada satu isu. Dan timbul tahli arwah ni boleh tak boleh, dia tak boleh. Ya. Jadi dia bawa riwayat, ya, dia pergi ambil buku catatan dia sebagainya, mengatakan benda ni mafhumnya, tuan-tuan, kata boleh lah, gitulah jangan. Saya tak nak urut satu persatu, kan, ini salah satu contoh. Jadi apa yang dibuat oleh kita-kita ni, tuan-tuan, sejak daripada zaman dahulu, bukanlah saja-saja gitulah. Ulama kita ni sebenarnya mereka ada kepahaman yang mantap tentang apa yang dibuat dalam masyarakat, apa yang diajar kepada masyarakat. Mereka ada sumber-sumber yang kemas, yang tidak perlu dipertikaikan. Maka apabila ini berlaku, maka berkocaklah air di negara kita ni mula berkocak. Ni orang muda-muda, tuan-tuan, aliran muda-muda, kita jangan pandang ringan, tuan-tuan. Sini aliran-aliran yang menyeru ke arah itu dah kuat. Sebab mereka melalui ni, kan, ceramah melalui YouTube kan. Oh, muda-muda ni dia cepat terpengaruh. Kita orang lama-lama ni okey lagi, insya-Allah lah, kita berajin mari masjid, surau, tuan-tuan guru ustaz-ustaz kita selalu duk ceramah pasal ini. Tapi inilah. Jadi kita risau, tuan-tuan. Sebab itulah apa-apa pun Allah ingatkan kita bismillah, ya. Dengan nama Allah akan berlaku apa telah berlaku, dan dengan nama Allah juga akan berlaku apa yang akan berlaku. Jadi kita doakanlah, tuan-tuan, negara kita ni supaya Allah jagalah. Allah jaga dengan adanya macam orang macam kita ni, kan. Macam tuan-tuan dan kita semua ni duduk jaga masjid, duduk sembahyang, duduk mencari ilmu, berdoa, bermunajat. Jadi doa-doa lah, ya, semoga tidak berlaku sesuatu yang tidak diingin dalam masyarakat negara kita ni, ya, tuan-tuan, ya. Sebab benda yang akan berlaku ni kita tak tahu dulu daripada pengetahuan kita, ya. Seterusnya, tuan-tuan, Al-Fatihah ni dia mulakan dengan bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya. Ar-Rahman ar-Rahim. Dan diulang lagi dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahmanir Rahim. Jadi saya ambil perkataan alhamdu, itu maknanya segala puji bagi Allah. Kita tahu dah kan. Tentang baca alhamdu tu kena ingat pujian. Jadi puji ni ada ulama kata ada 4 jenis pujian. Puji Allah bagi zatnya. Kan? Allah puji zatnya. Boleh tak Allah Taala puji zat sendiri? Innahu, sesungguhnya akulah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita pernah dengar tak ayat macam tu? Akulah Allah, kan? Akulah Allah. Inni anallah fa'budni wa aqimis salata li zikri. Akulah Allah, sembahlah aku dan dirikan sembahyang kerana aku.
Allah puji dia sendiri, aku ni kuat, aku ni perkasa. Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Dalam konteks Allah okey, sebab apa? Tidak ada lagi orang yang lebih hebat daripada Allah. Tapi kita tak boleh, manusia ni tak boleh. Akulah paling kuat sekali, aku paling handal, aku paling ahli, aku paling berilmu, tak boleh. Ya, itu satu pujian tuan-tuan. Puji ni perkataan alhamdu saja tuan-tuan ada 4 pujian di situ. Puji Allah untuk zatnya, kemudian puji Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling mulia. Allah Taala puji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji di atas apa tuan-tuan? Di atas akhlak. Kan dalam banyak-banyak ayat tuan-tuan dia puji Nabi ni sebuah akhlak. Ya. Jadi akhlak ni. Kemudian satu lagi uswatun hasanah. Ya. Nabi ni diberi angkat sebagai model, contoh terbaik untuk kita ikuti. Itu dalam bab Nabi. Dalam Al-Quran menyebut begitu tentang Nabi ni. Secara direct. Ya. Kemudian disebut Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah. Wallazina amanu ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dan orang yang bersama Muhammad itu ya bersifat tegas terhadap orang kafir dan berkasih sayang sesama orang Islam. Jadi banyak tuan-tuan ayat-ayat yang memuji Rasulullah SAW. Tetapi yang paling ketara sekali secara direct Allah Ta'ala sebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau adalah memiliki akhlak yang paling mulia. Jadi 2 pujian ni. Kerana puji yang seterusnya tuan-tuan ialah puji kita kepada Allah. Kita hamba ni. Ya, puji kita. Bila kita puji Allah, kita sebut alhamdulillah, kita bertasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Apa saja yang kita buat kalimah-kalimah memuji Allah, kita dipanggil puji Allah. Dan last sekali tuan-tuan, saya tak nak pergi mendalam sangat, takut panjang pula kan. Puji kita sesama kita. Boleh tak puji tuan-tuan? Kan? Saya puji tuan-tuan, saya puji Tuan Haji Razi, dia rajin, boleh tak? Kan? Boleh puji sama kita ni ya. Tapi orang yang menerima pujian tidak boleh rasa kan kalau saya kalau orang puji saya memang tak masuk kan. Kita tak sedap, tak selesa. Puji lebih baik puji tuan-tuan masa dia tak ada. Paling cantik sekali kita nak puji kawan-kawan kita ni masa dia tak ada depan kita. Masa dia ada tu kita macam segan saja kan. Dia pun rasa segan. Puji lebih-lebih. Puji lebih-lebih pula kalau di kalangan ahli politik ni kan dia puji kadang sampai ibarat kata jet kereta sampai terbalik. Terbalik. Dia puji sampai kan. Kita ni kalau nak jet kereta, nak buang tayar, kita jet sikit kan tuan-tuan. Kalau jet lebih-lebih jadi terbalik. Jadi terbalik kurang. Itu di antara benda yang puji kita sama-sama kita ni kena hati-hati sikitlah. Yang dia akan boleh membawa kepada kalau orang tu setengah dia suka dipuji. Dia suka dipuji pula. Itu satu benda yang tak elok. Ya. Kalau orang puji dia, kalau orang tak puji dia macam sedih kan, dia macam keras saja. Dia malas nak buat. Tapi puji yang positif insya-Allah. Lebih baik macam kita dengan anak kita tentang kalau kita tak jangan tak pernah puji dia kan. Tapi kalau lebih sangat tak boleh juga kan. Jadi puji kita sama kita ni tengok keadaan tuan ya. Jadi kalimah alhamdu saja tuan memiliki 4 perkara pujian ya. Sama-sama kita apabila kita baca alhamdulillahirabbil alamin kita kena bayangkan betapa hebatnya kalimah Al-Quran. Satu kalimah saja boleh membawa maksud 4 perkara yang ada di dalamnya. Masya-Allah ya. Satunya tuan-tuan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman maksudnya Tuhan yang Maha Pemurah. Ar-Rahim Tuhan yang Maha Penyayang ya. Rahman Allah ini meliputi semua makhluk. Termasuk juga yang bukan Islam. Ya, Allah Taala bagi kita kepada apa yang sedang berlaku ini tuan-tuan. Ar-Rahman ini dengan rahmat Allah, Rahman Allah itu Allah bagi kepada kita segala nikmat dan kenikmatan kebaikan Allah Taala sediakan kepada kita. Ya, Ar-Rahman ini. Rahman ini ada satu surah namanya surah Ar-Rahman. Tuan-tuan nak tengok hebat tak hebat Ar-Rahman ini tuan-tuan ya. Tuan baca surah Ar-Rahman tu wa ibadur rahman. Surah Ar-Rahman bagaimana Allah Taala mengkurniakan segala jenis kebaikan, nikmat dan segala kebesaran kita boleh lihat daripada surah Ar-Rahman. Di dalamnya Allah menyebut
31 kalimah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Allah bagi kita ni macam-macam benda. Allah bagi kita nikmat. Tuan nak tengok nikmat Allah ni tuan balik ni baca surah Ar-Rahman. Ya, surah Ar-Rahman, masya-Allah. Saya contoh satu je lah tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi satu benda yang suruh kita fikir. Ya, pertemuan dua laut, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Surah Ar-Rahman ayat 19 kita silap saya. Ya, pertemuan dua laut ini berlaku satu ketika, ya, seorang saintis Perancis yang membuat kajian di dasar laut selama 20 tahun. Lalu dia menemui dua laut yang bertemu tetapi airnya tak bercampur. Ini jadi pelik. Ya. Biasa kita ni tuan-tuan, air ni macam mana keadaan sekalipun, walau pekat macam mana pun air, dan satu lagi air jernih, kalau kita campur dia akan jadi bercampur. Kan macam tuan-tuan ambil buat satu teh tarik yang paling kau sekali. Kata sekarang kau. Paling kau sekali, ya. Kemudian tuan-tuan ambil satu besin, campur dengan air sejuk. Dia bercampur tak agak-agak tuan-tuan? Habis dia bercampur. Entah kopi apa teh tarik ke mana, air sejuk ke mana, ya. Tetapi berlaku satu dalam keadaan lautan yang luas, ya, memanjang hampir 500 km. Orang dah cari-cari, ingatkan pendek aja tuan-tuan, memanjang 500 km sampai ke tengah laut. Air itu tak bercampur. Masya-Allah. Jadi dalam persidangan saintis antarabangsa, dia berceritalah, ni saintis ni orang bukan Islam. Dia kata saya menemui satu benda yang ajaib dalam laut, dalam saya menerokoi. Sebab orang putih ni dia suka main, kan, dia pakai benda tu masuk dalam laut, dia jumpa macam-macam. Dia jumpa mutiara, jumpa macam-macam khazanah dalam laut tu, mereka jumpa. Ikan pun macam-macam jenis. Ya, sambil mereka menerokoi, mereka buat produk-produk. Ya, itu mereka buat itu tu. Maka bila dia menemui ini, maka dia kata ini benda yang pelik lah. Tapi dalam itu tuan, dalam persidangan itu ada seorang saintis yang beragama Islam. Jadi dia kata bagi kami orang Islam, benda ni bukan benda pelik. Benda ni dah disebut dalam kitab kami, kitab suci kami, Al-Quran. Jadi ayat yang saya baca tadi lah tuan-tuan, iaitu marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Bertemunya dua laut di mana airnya tak bercampur aduk di antara satu sama lain. Ada barzakh, ada satu dinding yang memisahkan. Ini di antaranya tuan, masya-Allah. Rahman Allah tuan. Ya, tengok macam mana di udara, macam mana dalam laut. Allah cerita dalam itu. Menunjukkan rahmannya Allah, pemurahnya Allah bagi kita ni semua. Dalam laut ada mutiara, Allah sebut. Nanti dalam laut nanti akan ada kapal-kapal seperti gunung. Seperti gunung. Zaman Rasulullah tu, zaman sahabat. Jadi mereka tak boleh nak bayang adanya kapal seperti gunung. Kan, apabila kita tengok kita di body kesen lagi, kita tengok dia jauh tu. Nak parking kat pantai tak boleh tu. Kena parking di tengah laut tu. Kan, parking tengah laut. Kenapa? Kapal macam bukit kan? Setinggi bukit. Bawa kapal cruise kan, sampai bertingkat-tingkat. Jadi Allah dah sebut dalam Quran surah Ar-Rahman, sebut dah. Ya. Seperti kapal, seperti bukit. Jadi bayangkan bagaimana kalimah-kalimah terdapat dalam Al-Quran, kalau dihayati, dianalisa, dia akan memberikan makna yang begitu mendalam, sama ada benda berlaku semasa atau benda yang akan berlaku kemudian. Dan rahman Allah tuan-tuan, kalau kita bawa pada kehidupan kita tuan-tuan, masya-Allah lah, dengan rahman Allah tuan-tuan, kita berada dalam keadaan baik hari ini, ya. Kalau tidak dengan rahman Allah, kita ni tuan, Allah Taala boleh musnahkan dengan sebab pelakon satu dosa. Tapi Allah Taala ni penyayang. Ya. Bahkan orang kafir yang tak pernah menyembah Allah pun Allah Taala bagi rezeki dia. Bahkan kaya raya lebih daripada kita. Sebab apa tuan-tuan kan? Kata itu, ya, kata ulama, dia kata merujuk pada satu hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, kalaulah dunia ini bernilai sebesar sayap nyamuk di sisi Allah, nescaya orang kafir tak boleh minum walaupun seteguk air. Nak minum air seteguk tak boleh. Kalaulah dunia ini bernilai di sisi Allah. Tetapi dunia ni pada Allah ni tak ada apa, sebab dunia ni akan dimusnahkan. Tetapi yang bernilai di sisi Allah Ta'ala, dia ada akhirat besok. Cuma kita di dunia itu kan, dia mesti menjadi jambatan untuk kita menuju ke jalan Allah SWT. Kena buatlah di dunia ni. Nak hidup kan, kena bercocok tanam, kena bekerja, ya.
di dunia ini dah tempat kita berbuat persiapan untuk menuju jalan akhirat. Maka kita tuan-tuan Ar-Rahman itu masya-Allah. Tuan-tuan baca cuba balik kita tengok surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat 63 sampai akhir. Allah menyeraikan ada 12 ciri ibadur Rahman. Hamba Allah yang Rahman ini. Ya, Allah senaraikan ada 12 tanda bukti ataupun pribadi orang yang menjadi hamba Allah yang Rahman. Jadi Allah Taala mulakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang Rahman ni dia seorang yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan dia rendah diri. Salah satu contohnya. Ya. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Orang yang mukmin ibadur Rahman ni, hamba Allah yang Rahman ini, dia mesti rajin bangun malam. Sembahyang malam tu kena ada ibadur Rahman ini. Sembahyang malam dia tuan qiyamul lail lah. Ya, qiyamul lail. Kena ada. Paling kurang pun 2 rakaat tuan. Kan? Kalau kita nak jadi hamba Allah yang Rahman, ibadur Rahman. Ya. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Dia bangun malam sujud dan qiyam, artinya dia solat. Ya, itu ibadur Rahman. Kalau ibadur Rahman juga kata walladzina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Hamba Allah yang baik Rahman juga tuan-tuan, dia kalau dia belanja, ini pribadi dia. Dia tidak boros, tidak kedekut. Dia ambil jalan tengah. Tengok bagaimana Allah Taala menyenaraikan kalau kamu betul-betulnya di hamba Allah yang kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim tuan-tuan. Tuan-tuan merujuk mesti kaitkan dengan ayat surah Al-Furqan ayat 63 sampai habis. Ya. Allazina la yashhaduna az-zur, orang yang tidak membuat penyaksian dusta, pergi mahkamah mengatakan ini betul. Ni kan. Ni yang ini tu mahkamah jadi medan. Menjadi sadar geng, bawa pengakuan. Ada orang dia upah menjadi saksi, dia buat pengakuan yang tak betul. Tetapi hamba Allah yang baik kata Allah, la yashhaduna az-zur, dia tidak akan membuat pengakuan penyaksian yang dusta. Ya. Wala yaznun, dia tidak berzina. Wala yaqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq, dia tidak akan membunuh seseorang kecuali dengan kebenaran syarak. Yakni kisah. Ini banyak tuan-tuan. Saya sebut beberapa ciri. Tuan-tuan balik ni kalau ada masa buka surah Al-Furqan. Kan saya dah bagi nombor ayat pun tuan-tuan baca sampai akhir habis. Wallazi itu semuanya orang-orang yang Allah sebut sana. Ya. Jadi kalau nak ambil kepribadian Al-Quran tuan-tuan, salah satunya inilah ayatnya. Ya, disampaikan. Jadi itu Ar-Rahman tuan-tuan, Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu sampai kita Allah Taala bagi setiap benda, setiap sesuatu itu ada dia punya rezekinya. Kan? Itulah rahmat tak rahmat Allah. Orang kata ulat dalam batu tu ada makanan, betul lah tuan-tuan. Kita fikir di padang pasir tuan-tuan. Tuan-tuan pernah pergi, kalau tuan pergi umrah, kan, pergi haji. Tuan-tuan tengok unta-unta, kambing-kambing kat padang pasir tu gemuk ke kurus? Tuan-tuan tengok ada berapa rumput, berapa helai rumput aja di padang pasir. Kan, kita naik kereta nak pergi Madinah kan, tengok keliling kalang pusing kiri, pusing kanan. Ada rumput macam kita tak tuan-tuan? Tak ada rumput macam kita pun. Tengok selonggok sana, selonggok sini. Tapi unta di padang pasir, kan, kambing beri-beri, Masya Allah tuan-tuan, ada makanan dia. Ya. Sehingga dog, dog tuan-tuan tahu dog. Tuan-tuan pergi kau jangan beli dog balik pula. Dog tu kan, dog tu dia panggil biawak pasir. Kan. Satu ketika di masa dalam peperangan, jadi sahabat Nabi ni dah tak ada makanan. Dia pun kejar lah, kejar dog ni. Dia ambil, dia sembelih, dia makan di hadapan Rasulullah. Jadi Rasulullah tak larang. Rasulullah tak larang kan. Rasulullah tak larang, artinya benda tu boleh kan. Kalau betul tak boleh, Rasulullah kata, kenapa kamu ni main ni? Tapi tuan-tuan jangan kejar biawak di belakang rumah tuan-tuan tu. Itu tak boleh harap tu. Itu tak boleh harap. Sebab apa tuan-tuan? Dog boleh makan kerana makanan dia lah pasir. Dia makan pasir. Dia naik atas, duduk atas pasir, berlunggukkan pasir tu, kan? Dia buka mulut, angin bertiup masuk. Sebab tu buka mulut dia bersih sebersih-bersihnya. Ya, dog tu. Sebab tu Rasulullah benarkan makan. Tapi biawak belakang rumah kita tuan-tuan, apa yang tak makan? Telur ayam, bangkai, habis dia makan segala. Tuan-tuan tengok upang dia tak terliur tuan-tuan.
Tengok rupa biawak melintah depan rumah kita, ya Allah, kita baling batu nak bagi. Tapi masya-Allah tuan-tuan, takut menjijikkan ya. Tapi tak tu orang beli kan, tengok balik buat minyak, ada khasiat berbagai-bagai lah ya. Cerita khasiat tu cerita lain lah pula tu. Cerita lain tu orang kita. Kadang dia pergi memang pergi cari tu dak tu, balik tu buat minyak, jual minyak pula tu kan. Minyak dak laku pula. Kan. Adalah peminat-peminat dia tu. Habis kata. Jadi saya nak nak nikmat. Ya. Tuan-tuan ingat ayat 1000 dinar? Ingat tak ayat 1000 dinar? Wa may taqillah yaj'al lahu makhraja kan? Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar padanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah bagi rezeki daripada arah yang tak dijangka. Ya. Wa may tawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh. Allah akan mencukupkan. Sebab tu kita ni hidup ni jangan risau sangat. Kita tawakal, usaha, Allah pasti akan mencukup rezeki kita. Ada je kat mana-mana tuan. Ya. Amai tu Allah, inna Allah baligh amri, Allah pasti akan menyampaikan segala apa yang urusannya. Yang ni mesti jadi gini, yang ni jadi, Allah Taala punya perancangan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah telah jadikan sesuatu itu, bagi setiap sesuatu ada kadar-kadarnya. Jadi dalam bahasa Arab dia guna perkataan likulli, ada lam dinisbah pada kul, itu ada membawa maksud ya yang tertentu. Kalau Allah guna kulli syai'in, setiap sesuatu itu ada kadarnya, tapi likulli syai'in ada lam di situ, membawa maksud setiap benda tu Allah Taala bagi kadar-kadarnya tu, walaupun kecil. Walaupun kecil. Dia tengok makanan cicak tu, cicak. Cicak ada tu. Bajet tu ada cicak tak? Bajet dia tahu. Cicak ni dia ni tak boleh terbang, dia tak ada sayap. Tetapi makanannya, semua makanannya jenis makanan terbang. Kan, makanan dia tu jenis benda-benda terbang semua. Macam mana tuan-tuan? Pelik kan tuan-tuan kan? Patutnya bercicak ni ada sayap, dia boleh kejar lalat, boleh kejar kan? Semua makanan dia. Ya. Tetapi Allah Taala bagi dia lidah yang special. Itu dia. Lidah tu macam spring tuan-tuan. Kan sap pula tangan melintah lalat, sap dia boleh ya, dia boleh itu Allah likulli syai'in qadra. Masya-Allah ya. Dan kalau kita kaji satu persatu kehebatan Ar-Rahman tu, masya-Allah ya. Lebih lagi kita kata itu kemudian kita Allah jadikan kumam ni kecil sangat tak kumam ni. Kumam ni kita nak tengok pun kena pakai apa? Teleskop namanya kan. Ya, tapi ada makanan dia. Apa makanan kumam tuan-tuan? Itulah sampah sarak rumah kita tu. Sampah sarak rumah kita, anjing mati tepi jalan, dilanggar kereta, kucing. Orang tak tanam pun jatuh dalam parit. Orang tak tahu pun benda tu. Ada kan, ada bau je kan. Apa je. Allah Taala mencipta kumam untuk memakan semua benda tu. Memproses. Daripada seekor anjing yang berjalan, akhirnya menjadi hancur. Akhirnya kita tengok, kalau tak ada orang buang pun tuan-tuan, dalam masa 3-4 bulan benda tu akan habis. Itu makanan dia. Ikhram dia. Sebab tu kuman dia memudaratkan. Sebab makan dia begitu ya. Tapi ada semua tu, masya-Allah Ar-Rahman. Jadi kan, kemudian hari ni tuan, saya habiskan dengan Ar-Rahim jugalah ya. Ar-Rahim dulu. Ar-Rahman Rahim. Ar-Rahim ni artinya penyayang. Yang Rahman itu kalau nak urai, sebab tu saya bagi nama surah tu, surah. Tuan-tuan balik baca surah Ar-Rahman, di dalamnya ada 31 Allah sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Dengan nikmat apa lagi aku nak cerita pada kau wahai umat manusia, supaya kamu tak mendustai aku. Maksud fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban tu, aku nak cerita macam mana lagi kan, cakap bahasa kampung ni. Nak cerita macam mana lagi supaya kamu tak dustakan aku. Aku dah cerita gini. Pertemuan dua laut, adanya kapal, di dalam laut ada mutiara. Kan? Itu dia tadi. Tuan-tuan nak tengok kan? Surah Ar-Rahman, ya. Allah Taala mengulangi perkataan fabi ayyi ala supaya kita ni jangan mendustai Allah dan memperakui akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat Allah di dunia, tuan-tuan nak tengok dalam surah Ar-Rahman. Tetapi nak tengok nikmat di akhirat, baca Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah pula. Kan tersebut di akhirat orang masuk syurga begini, dapat mutiara, dapat syurga, dapat tilam yang kemas cantik, dapat bidadari, ada orang-orang pelayan-pelayan dalam surah Al-Waqiah.
Sebab Waqi'ah Ar-Rahman ni kan, Ar-Rahman kita baca pada malam sebelum tidur kan. Sorry, itu Al-Muluk kan, Al-Muluk sebelum tidur. Ar-Rahman ni tetap baca sebab dia tak jauh, duduk dekat-dekat Ar-Rahman dengan Al-Waqi'ah ni dia tak jauh, duduk dekat-dekat aja ya. Maka tetap baca kan di antaranya. Baca kena tadabbur, jangan baca saja. Itulah program tadabbur sekarang ni mula dirancangkan oleh ustaz-ustaz kita. Kerana nak mengembalikan penghayatan terhadap kitab suci Al-Quran. Daripada kita baca saja, kita cuba tengok apa yang terdapat dalamnya. Hari ni kita menerokat sikit pada surah ya. Surah saya tak belum sebut tadi Al-Alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Saya pergi pada Ar-Rahman, Al-Alamin tu Allah menggunakan perkataan Al-Alamin itu menggunakan kalimah jamak, yakni plural. Bukan alam. Alhamdulillahirabbil alam kalau satu alam. Tapi Al-Alamin, alam-alam banyak. Alam jin, alam manusia, planet-planet yang kita tak pernah jumpa lagi, ada pernah jumpa. Cerita bab lain pula, kan? Pertemuan oleh angkasawan kita di atas sana. Ya, macam mana penerokaan ke alam-alam cakrawala yang kita tak tahu macam mana rahsia Allah SWT. Sebab tu Allah ni bukan Tuhan bumi langit saja, tetapi alam, dia kata Al-Alamin. Kata silap saya seperti sebut universe. The Lord of the Universe, kan? Tuhan semesta alam. Kita terjemah macam tu. Ar-Rahman yang pemurah, Ar-Rahim yang penyayang. Kalau pemurah ni tuan, untuk kita di dunia ini, nikmat Allah Ta'ala untuk dunia, Allah Ta'ala ceritakan begini semua, bagi rezeki, bagi nikmat kesihatan, bagi segala kemudahan yang ada atas muka bumi, itu panggil Rahman Allah. Termasuk orang bukan Islam, termasuk haiwan, ternakan, sebagainya, semua ada Rahman. Cuma Rahim Allah ni, Allah spare kita di akhirat besok. Dia tak ada di dunia ni, Ar-Rahim ni. Penyayang Allah ni, dia tak bagi kepada orang non-Muslim. Cuma orang Islam saja dapat Ar-Rahim. Pun dia Allah Ta'ala spare apa istilahnya, dia akan tunggu masa kita masuk di akhirat besok. Masa nak hisab, kita perlu Rahim Allah tuan-tuan. Ya, masa nak hisab amalan kita ni tak banyak pun. Ingat banyak tuan-tuan kita buat ni? Banyak tak tuan-tuan? Saya rasa Allah nak dibandingkan dengan nikmat Allah tuan-tuan. Ya. Nikmat Allah terlalu banyak sangat. Sebab tu kita ni jangan kufur nikmat. Kalau kita tuan-tuan hari ni umur dah 70, sakit lutut, ada tak sakit lutut tuan-tuan kat sini? Kan? Umur 70 sakit lutut. Kita kata apa aku ni, kenapa lah aku ni sakit lutut, kan? Allah Ta'ala dah bagi pinjam kita 70 tahun tuan-tuan. Kan? Kita bayar cukai RM7 setahun. Zakat fitrah. RM7 setahun bayar cukai ke Allah. Ya. Kita sakit lutut pun menasabah tuan-tuan, dah 70 tahun pakai. Allah tariklah sikit-sikit nikmat tu. Nak tunjukkan kita ni hamba. Kita ni bukan Tuhan. Kita ni manusia yang lemah. Allah kata, betul, Allah Ta'ala tarik sikit-sikit tuan-tuan. Tarik sikit nikmat. Tapi di akhirat besok tuan-tuan, kita memerlukan Ar-Rahim Allah. Sebab kita ni, amalan kita ni, ya, tidak sebanyak mana pun. Sebab tu Nabi SAW sendiri bagi tahu dalam satu hadis memang mafhumnya. Nabi kata, kamu tak akan masuk surga dengan amalan kamu. Rasulullah sebut macam tu. Sahabat pun rasa pelik. Ya, rasa pelik. Bagaimana Rasulullah sendiri macam mana? Dia kata, aku pun tak masuk surga dengan amalan. Tapi kita semua ni masuk surga dengan rahmat, dengan rahim Allah lah tuan, ya. Jadi rahmat Allah tuan-tuan, di akhirat besok kita amat perlukan. Kita kena doa daripada sekarang, ya Allah, berilah rahmat rahimu kami pada hari perhitungan dalam kubur tuan-tuan. Kita perlukan rahim Allah. Yang masuk kubur je tuan-tuan, kita dah ada perkiraan tu. Sebab kubur tuan-tuan mukaddimah kepada kiamat. Masuk alam barzah aja tuan-tuan, kita dah kiamat seorang-seorang kita dah kat dalam tu. Tak payah tunggu kiamat besar tu, dalam tu dah ada dah. Sebab tu kita doa pada ibu ayah kita yang meninggal dunia, kita katakan, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kubur ayahku, makku itu satu taman daripada taman syurga, dan jangan jadi kuburnya satu lubang daripada lubang neraka. Sebab apa? Ulama ajar kita doa begitu kerana Nabi SAW menyebut dalam tu sudah ada pembalasan. Ya. Kita dah ada kubur kita sama ada raudhatun min riyadil jannah ataupun hufratan min hufarin niran.
Sama ada dia menjadi satu taman daripada taman syurga atau menjadi satu lubang daripada lubang neraka. Sebab itulah tuan-tuan, kita memerlukan rahmat Allah, ya. Dan rahmat Allah dia tuan, dia datang juga melalui amalan kita ni tuan-tuan. Dia ada syafaat lah, adalah gunanya. Contohnya, ya, kita ni kata, ada riwayat menyebut kalau kita ni meninggal dunia dalam kubur tu, kita didatangi oleh seseorang yang berupanya cantik, menemani kita, duduk dengan kita, duduk sembang, kan? Kita pun tanya, siapa kamu ni? Jadi dia kata, ana amaluka soleh. Jadi aku ni hamba, amalan kamu dulu, yang kamu buat amal soleh kamu buat dulu. Nak tak tuan-tuan? Nak tak tuan-tuan? Orang pada Sengala nak tak mana tu? Seorang yang cantik duduk menemani kita dalam kubur. Masya Allah, nak lah tuan-tuan. Kan? Kalau saya nak, itulah. Itu rahmat Allah tuan, rahim Allah. Allah Ta'ala bagi begitu. Amalan kita ni dia akan menjadi teman di dalam kubur. Ya. Dan juga teman yang tak baik pun datang apabila amalan tak ada, amalan buruk aja, kerja ni buat jahat aja. Dia didatangi oleh seseorang yang rupanya hodoh. Maka tanyalah, apa siapa kamu? Ana amaluka su. Aku amalan kamu yang jahat dululah. Kamu dah buat aran, mengumpat orang, mengaji orang, fitnah orang, ambil harta orang yang tak betul, ya, melakukan minum marak, zina dan segala-galanya semua sekali, dan kamu tak bertaubat. Kan, kalau taubat, insya-Allah Allah Taala padamlah, kan, Allah Taala padamlah. Allah Taala bagi kesempatan untuk kita bertaubat, ambil masa tu. Walaupun kita di hujung usia, selagi mana Allah tak belum tarik nyawa kita, masih ada kesempatan Allah Taala untuk kita bertaubat kepada Allah. Tetapi tuan-tuan, apabila datangnya malaikat Munkar dan Nakir untuk bertanya soalan, maka ini lagi tuan-tuan. Yang menemani kita lagi, amal soleh kita pun lagi tuan-tuan, lagi. Hebat tak hebat apa nama ni? Malaikat apa? Munkar dan Nakir. Nak bertanya soalan tu lah, 5 soalan bocor tu. 5 soalan bocor, lama dah bocornya. Kan? Tetapi satu amalan yang tak lagi. Satu amalan tak lagi tuan-tuan, iaitulah Al-Quran. Al-Quran tak lagi tuan-tuan. Amalan lain semua lagi. Tapi Al-Quran duduk tenang, relax dia. Kenapa apa Al-Quran tak lagi tuan-tuan? Sebab Al-Quran kalamullah. Al-Quran ialah kalam Allah. Ia datang dalam malaikat Allah. Ini kalam Allah. Lama lagi besar. Kan? Kalam Allah tuan-tuan, dia tak lagi. Ini orang rajin baca Quran tuan-tuan, masya-Allah. Ini tuan-tuan kena pakat-pakat lah tuan. Kita ni masih ada lagi kan baca Quran. Saya ni tak boleh baca Quran Zat, saya baca Qul Allah boleh lah kan. Qul Allah lah. Kan? Belajarlah Quran tu sementara masa masih ada. Lidah dah keras dah ustaz. Tak apa lidah keras baca. Kan? Saya baca Quran ni sangkut-sangkut. Kalau bulan Ramadan saya apa nama ni, malu lah nak baca Quran dengan tadarus kan. Jangan malu tuan-tuan, duduk aja. Baca ajalah, ya. Sebab Nabi mengatakan orang yang melancar baca Quran dia bersama dengan para malaikat di akhirat besok. Ma'al kiramatil bararah. Ma'as safartul kiramil bararah. Wallazi yaqra'una al-Quran wa yatata'ta. Dan dia seseorang yang baca Quran dia ni sangkut-sangkut. Baca sangkut. Falahu ajran kata Rasulullah. Dia dapat 2 pahala. Baca sangkut pun dapat pahala lagi tuan-tuan. Allah Taala punya pemurahnya. Ya. Betul tuan-tuan baca Quran sangkut-sangkut jangan risau. Tapi kena belajar, jangan sangkut sampai hari dah. Ni sangkut daripada mula sampai akhir kan, tak benar. Baca Quran ni kita semua ni tuan-tuan latar belakang berbeza-beza. Betul tuan-tuan? Ada orang yang mengaji pada kecil, baca Quran elok, khatam, cantik je. Ada setengah tuan-tuan baru nak mula. Kan? Baru nak mula. Tak apalah. Janji ada start lah. Baca Quran. Baca Quran tuan-tuan, tiap hari jangan lupa 5 ayat satu hari, paling tidak pun 5 ayat satu hari. Sebab tu ada program tadabbur ni tuan-tuan. Paling tidak pun mengajak kita baca Quran lah. Ya? Baca Quran 5 ayat satu hari, 5 ayat satu hari cukup lah. Kalau dapat satu muka satu hari lagi cantik. Dapat setengah juzuk satu hari lagi cantik. Dapat satu juz satu hari. Ya, kita cubalah kan. Takat mana mampulah. Jangan tak baca langsung. Tak baca langsung ni tak adalah jaminan tadi dalam kubur esok nanti. Ya, Quran kata kan, dia ni sentiasa. Lepas tu dalam doa khatam Al-Quran ada ayat ada tu. Allahumma rahamna bil Quran waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya.
Allah maj'al Al-Quran fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa. Yang disebutkan kan? Jadikanlah Al-Quran di dalam dunia hidup kami sebagai teman, dalam kubur sebagai kawan. Dia sebut tu. Kemudian di akhirat besok menjadi hujjah, menjadi peguam bela kita, tuan-tuan. Masya Allah, inilah ahli Quran. Sebab Al-Quran ni, tuan, ada orang bertemui orang yang ahli Quran ni, mayat dia pun tak hancur, tuan. Dia sampai peringkat tu. Sebab tu kita kena yakin, tuan, nampak ni. Ni kalamullah. Yang kita dah baca 6,636 ayat tu kalamullah. Al-kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammad al-mu'jiz bi alfazihi wal muta'abbad bi tilawati. Al-Quran kalam Allah yang diturun pada Nabi Muhammad, yang menjadi mukjizat kepada Nabi Muhammad sampai hari ini. Satu-satunya mukjizat yang kita boleh tengok, kita boleh pegang, kita boleh baca ialah Al-Quran. Mukjizat-mukjizat lain yang berlaku pada Rasulullah tu kan, itu hanya boleh dilihat oleh zaman itu sajalah. Kan orang beruntung mereka dapat kan tengok terbelah bulan, Rasulullah menahan matahari, boleh tengok unta bercakap, pokok tercabut daripada pokok pergi dekat Rasulullah kan, haiwan apa nama ni, kancil ke ataupun kijang bercakap dengan Rasulullah. Itu mukjizat Rasulullah masa itu. Tapi kita tak dapat tengoklah kan. Tapi satu-satu mukjizat yang kita dapat kekal pada hari ini ialah Al-Quran. Dan inilah Nabi kata dalam khutbahnya yang terakhir, ya, maka Nabi kata taraktu fikum amrayn lan tadillu min ba'di abadah ma antamasaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggal pada kamu wahai umat. Ni aku ni bagi khutbah ni. Khutbah dia panggil hujjat, dalam hujjatul wada'. Dalam Nabi pergi haji terakhir dan Nabi naik di atas bukit, Nabi berkhutbah. Nah, khutbah tu tak boleh kan. Taji nanti kalau boleh elok beli khutbah tu, letak kat masjid kita ni. Kan ada dah, alhamdulillah. Datang pergi renung tengok tuan-tuan sekali-kala kan. Datang awal-awal sikit ke masjid, dia pergi tengok apa khutbah Rasulullah. Rasulullah tak panjang sangat, satu muka aja. Kan satu muka surat aja khutbah Rasulullah ni. Tapi dalamnya tuan-tuan merumuskan ajaran yang dibawa Rasulullah, dan di akhir sekali Nabi sebut, ya, aku tinggal pada kamu dua perkara wahai umat. Jadi orang faham daripada situ pun, orang kata Rasulullah ni tak lama dah akan bersama kita. Sebab apa? Mana macam Rasulullah wasiat. Ya, kamu tak akan jadi sesat sampai bila-bila selagi mana kamu berpegang teguh dengannya. Iaitulah kitab Allah, yakni kitab Allah, Al-Quran itu tuan-tuan. Wa sunnati atau wa sunnati Rasulillah. Setengah menyebut. Iaitulah sunnah Rasulullah. Pegang dua ni tuan-tuan, insya-Allah kita tak terbabas. Ya. Pada akhirat besok kita memerlukan rahim Allah. Dalam kubur begitu keadaannya, nak bangkit di padang mahsyar, menerima suratan amal, tangan kanan dekat tangan kiri. Yang elok tu kanan kan. Rahmat Allah juga di situ diperlukan. Kita tak ada daya upaya tuan-tuan, bukan boleh pilih. Kalau ikut kita pilih, kita akan ngap ke tangan kanan lah. Tak ada. Malaikat akan hollow. Kan? Kalau kita ni layak tangan kanan, dia akan hollow belah kanan lah. Kalau memang tak layak, dia akan hollow belah kiri. Kita ambil belah kiri tuan-tuan, menambahkan kekecewaan dah sebenarnya. Habislah aku. Macam tu lah ibaratnya. Habislah aku hari ni. Ambil tangan kiri. Berjalan menuju pada masa juga memerlukan rahmat Allah Ta'ala. Ada orang berjalan sepantas kilat, ada seperti kuda laju. Ada orang berjalan ikut merangkak pun ada. Berjalan ikut belakang pun ada. Dan rupa dah mula bertukar dah. Ada setengah menjadi kepala itu, kepala ini sebagainya. Disebut dalam hadis. Ya. Disebut rahmat. Sampailah perhimpunan daripada mahsyar, kita memerlukan rahim Allah yang amat-amat luar biasa. Kita berhimpun dalam jutaan, dalam bilion manusia dengan nabi masing-masing. Ya, kita ni nabi terakhir duduk akhirlah. Nabi Adam dengan kontingennya, kan? Nabi Nuh dengan kontingennya. Nabi Muhammad kontijen last sekali sebab dia nabi terakhir. Ya. Tetapi syafaatul kubra berlaku kepada Rasulullah. Syafaat besar yang diberi oleh Allah special pada nabi, iaitu nak memulakan hisab. Nak mulakan hisab. Nak mula siapa nak mula dulu? Siapa nak berani menghadap Allah? Nak minta, ya Allah, mulakanlah hisab sekarang. Kami ni dah tak tahan dah. Duduk di pada masa ni peluh. Sampai ke lutut ada, sampai ke dagu ada, sampai tenggelam dalam peluh tuan-tuan. Matahari dekat. Ya. Ia dapat syafaat benda minum telaga Rasulullah, telaga Kausar itu, alhamdulillah. Ia tak dapat tunggu bila Allah Ta'ala nak hisab, Allah Ta'ala tak mulakan hisab. Maka buat mereka ni buat tubuh
Macam ahli tak kuasa lah. Kalau kita mudah sekali nak pergi. Jumpa Nabi Adam. Nabi Adam, kau ni ialah bapa manusia. Ya. Kamu ni Nabi yang pertama. Pergilah jumpa Allah. Menghadap Allah, mintalah supaya kita mula hisap lah. Nabi Adam kata, aku ni tak berani. Aku dulu pernah buat silap sikit. Aku makan buah. Itu tak tahu kan semua kan. Nabi Adam dia rasa macam silap. Okeylah. Kontingen Nabi Adam ni pusing ke belakang lah, sebab dia kontingen dia tak berat ni. Kawan Nabi kontingen Nabi Nuh. Kan? Nabi Nuh kata, aku pun dulu aku ni panah barang sikit. Kan? Apabila aku berdakwah, orang tak beriman, aku doa pada Allah supaya Allah Taala hancurkan semua. Itu turun banjir, tuan-tuan. Banjir menenggelamkan seluruh pelosok dunia kecuali yang duduk atas batu Nabi Nuh saja. Aku tak beranilah, aku ni memang patutnya aku sabar, kan? Patut aku tenang. Nabi Yunus macam tu juga. Aku pernah dulu tinggalkan kampung halamanku sehingga aku naik bahtera, aku terpaksa terjun laut, maka aku ditelan oleh ikan Nun. Maka semuanya Nabi tu, walaupun Allah Ta'ala tidak mengambil dosa terhadap mereka, tetapi ada pengampunan daripada Allah Ta'ala terhadap Nabi Adam, kan? Ada pengisytiharan pengampunan dalam Al-Quran sebut. Tetapi mereka ni rasa masih rasa bersalah tu, rasa ada bersalah. Sehinggalah ringkas ceritanya tampaklah pada giliran Nabi kita Muhammad SAW, daripada seorang kontingen, daripada kontingen belakang, tuan-tuan, dia jadi mari duduk depan. Itulah ceritanya, tuan. Mengikut riwayat mengatakan demikian begitu. Akhirnya kontingen kita dengan Nabi kita Muhammad SAW berada di depan sekali, duduk menunggu hisab. Maka Rasulullah lah orang yang tak pernah melakukan sebarang kesilapan. Tak pernah melakukan walaupun benda tu makruh, tuan-tuan. Kita ni makruh, tuan-tuan, makan petai tak? Saya minatlah petai tu. Saya bercakap dia boleh tahan juga, makruh. Tuan-tuan isap rokok, ada isap rokok tak? Makruh, kan? Sebab tu tak payah baca bismillah dan nak isap rokok, kan? Tuan-tuan jangan baca Allah mabarik lana pula nak isap rokok, ya, sebab benda makruh, kan? Maka Nabi, ya, Nabi tak pernah melakukan walaupun dah makruh. Dan khilaful aula pun Nabi tak pernah buat. Khilaful aula artinya yang ni baik, yang ni lebih baik. Nabi akan buat yang lebih baik ni. Yang ni dah baik dah ni, tapi yang ni lebih baik, Nabi akan pilih yang itu. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pergi sujud kepada Allah. Allah kata, irfa' ra'sak ya Muhammad, ya, angkat kepala kau Muhammad. Apa yang kau nak sebenarnya, ya? Maka Nabi mengatakan, itulah dipanggil syafa'atul kubra dalam istilah ilmu akidah. Kita belajar ilmu akidah, bagi syafaat dia terbesar sekali yang diberi kepada Rasulullah ialah menghadap Allah Ta'ala untuk memulakan hisab. Maka Allah Ta'ala barulah mulakan hisab. Jadi hisab, tuan-tuan, ada orang yang masuk syurga tanpa hisab, tetapi belum lagi Allah Ta'ala buka pintu syurga. Sehinggalah apabila Rasulullah menghadap Allah, maka yang tak payah hisab, tuan-tuan, jalan je lah. Macam kita melalui Plaza Tol. Saya selalu kalau buat masuk syurga, saya selalu buat perbandingan Plaza Tol ni. Ada orang masuk lorong Smart Tag, betul tak? Lorong Smart Tag dia lalu aja, pintu terbuka terus. Ada orang melalui touch and go. Touch charge tak boleh go. Kredit tak cukup, kena pergi top up. Top up boleh. Apa dia panggil apa? Istilahnya tambah nilai. Di dunia, tuan-tuan, kita boleh go stand balik, pergi cari kaunter. Di akhirat boleh ke, tuan-tuan? Boleh tak? Nak pergi cari, nak top up sana, nak masuk lorong touch and go, pintu tu tak terbuka, tuan-tuan. Lagi touch tak ada duit, memang tak terbuka dia. Tak terbuka. Duit kita ni dah, tuan-tuan duk buat sekarang ni, dia sudah top up lah ni. Ni duk top up ni. Dengan kuliah hari ni, banyak tu masuk top up tu, kan. Top up masuk, kan. Balik baca Quran, qiyamul lail, kan, bersedekah, itu top up lah tu. Dan yang paling panjang sekali, dia queue paling panjang ialah orang tunai. Yang ni dia baris panjang aja, nak tunggu hisab. Seorang. Kita ni, tuan, boleh masuk touch and go pun dah okey. Touch tapi boleh go terus. Sebab apa? Kredit cukup. Ada hisab kredit tak cukup, ni lah, tuan-tuan. Yang ni. Lepas tu hari ni, tuan-tuan, sebagai akhirnya, sama-samalah kita penuhi kredit kita ni, supaya kita touch besok boleh go. Touch boleh go. Jangan touch tak boleh go, nak tambah, nak masuk lorong tunai semula pula, tuan, nak tambah nilai. Itu panjanglah ceritanya. Mungkin kita orang nombor yang keberapa baru dapat. Ya, inilah, tuan-tuan, kita doa pada Allah SWT dengan berkat Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Kita rahman di dunia, kita dapat nikmat macam-macam.
Tapi rahim di akhirat besok tuan-tuan. Rahim di akhirat itu barulah selepas itu tuan-tuan ada orang masuk surga kan. Dan insya-Allah tuan-tuan, selagi kita ni beragama Islam, insya-Allah lah ada peluang untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala, meskipun terpaksa melalui laluan neraka seketika, tapi mengikut riwayat-riwayat sahih daripada Rasulullah bahawa orang yang tidak terbatal syahadahnya, kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kekal dalam jiwanya, kekal dalam pegangan hidupnya, dia pasti akan masuk syurga dengan izin Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ucapkan terima kasih, insya-Allah. Jadi saya akan sambung tuan-tuan ya. Kalau ikut program Tajir Hati kata sebulan 2 kali kan. Boleh dah, tapi maghrib kan je. Maghrib. Jadi kita sama-sama dengar celoteh lah. Saya bukan ceramah. Orang tua ceramah tak larat lah. Kan. Salam. Ada soalan pula. Ada soalan kena minum air dulu lah. Bismillah. Khatam. Ya. Dia istilah khatam Al-Quran ni tuan, ya, istilah artinya kita tamat baca 30 juzuk kan. Imam Syafi'i khatam 2 kali sehari. Khatam Al-Quran 2 kali sehari. Tuan-tuan boleh agak-agak tuan-tuan. Yang dia bercakap dia pun tak mampu. Kita setahun sekali kadang-kadang khatam Al-Quran, insya-Allah. Khatam artinya kita selesai 30 juzuk. Bukan bermakna kita berhenti di situ. Balik semula, baca balik. Alif lam mim semula balik, Al-Fatihah balik. Berkhatam bermakna kita hadir, kemudian kita letak Al-Quran di sebelah. Ini berlaku pada setengah orang tuan, dia khatam bulan Ramadan. Lepas bulan Ramadan disimpan lah. Bukan tuan-tuan kat sini lah, orang kat London tak ada lagu. Itu cerita orang lama. Jadi khatam artinya kita tamat baca 30 juzuk kan, 30 juzuk. Secara bacaan kita dapat pahala 1 huruf 10 kebajikan. Kali lah tuan-tuan. Kali Allah, masya-Allah. Itu top up je, itu top up tu kan. 10 kebajikan. Ya, tetapi bukan makna kita habis itu, sebab tu Rasulullah suruh kita baca setiap hari. 5 sekurang-kurangnya 5 ayat sehari. Berarti Al-Quran ni sebenarnya tidak tamat. Cuma habis khatam tu kita doa khatam Al-Quran, atau setiap kali kita baca tuan-tuan, kita baca doa khatam Al-Quran. Kerana di sana kita minta syafaat Allah. Yang paling utama di antaranya ialah semasa menjadi teman dalam kubur, itu amat-amat diperlukan. Kita sebut, tak ingat bahasa Arab pun tak apa, bahasa Melayu. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah Al-Quran ini panduan hidup ke dunia. Kan? Dalam kubur ini menjadi teman, di akhirat besok menjadi hujah, menjadi peguam bela. Berilah syafaat dengan Al-Quran. Itu betul. Kan? Kalau kita Allah marhamna bil Quran wa ja'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah tu. Kan? Makalah. Jadi nak jawab soalan Haji tadi, maknanya khatam tu mana sekadar menandakan kita habis 30 juzuk. Mana mula balik dengan ayat baru semula. Itulah hidup kita. Pusing kan? Setiap hari sampailah kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Biar kita tamat riwayat hidup kita dengan kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Al-Quran seperti mana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam kubur dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, kata ada apa, kita tutup kedai. Kita buka pada hari lain dan izin Allah. Minta maaf terpanjang, saya pun tak tahu, lupa nak tanya Tuan Haji Radhi ni sampai berapa minit. Jadi saya pakai jalan ni tuan. Patut tuan kata bila nak berhenti ustaz ni, bila kan. Jadi insya-Allah tuan, moga ada kebaikan untuk kita semua. Saya akhiri kalam pada kali ini dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma hdina bihaqqi hidayatika amin. Warzuqna min tilawatil Qur'an birahmatika ya aziz ya ghaffar ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah alaina hikmataka wa shur alaina min khazainir rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.